Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton program Cerita bersama saya, Hakim Rahman. Program yang memaparkan usaha ataupun cerita di sebalik usaha pencarian berita oleh warga kerja Astro Awani. Baik, sejak beberapa hari kebelakangan ini, sektor pendidikan mendapat perhatian cukup luas daripada pengumuman yang terbaru dibuat oleh KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, berhubung dengan pemansuhan ujian penilaian sekolah rendah ataupun UPSR sehinggalah kepada penangguhan PTTK dan juga prosedur operasi standard penutupan sekolah berhubung dengan jangkitan COVID-19. Dan apa yang kita tahu mengenai SOP ataupun pengurusan penutupan ataupun pembukaan sekolah ini jika ada sebarang kes positif adalah yang pertamanya setakat ini mana-mana sekolah dalam kawasan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD. Memang langsung tak ada sekolah yang dibuka, tetapi secara umumnya di kawasan PKPB, PKP, sekolah masih lagi dibuka. Cumanya kalau ada sebarang kes jangkitan, sekolah akan secara automatik akan ditutup 2 hari bagi memberi ruang untuk perbincangan di antara pihak pengurusan sekolah, pegawai kesihatan daerah dan juga pegawai pejabat pendidikan negeri. Cumanya apabila perkara ini diumumkan, kami menghantar wartawan kami ke sekolah-sekolah di sekitar Selangor ini dan hasil yang kami dapati agak sedikit memeranjatkan di sebalik penerangan yang telah diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan Ridauddin, salah seorang wartawan yang keluar ke lapangan untuk membuat tinjauan di salah sebuah sekolah di Selangor. Ya, di Dan Shah Alam. adakah daripada pemantauan ataupun temubual yang Ridauddin lakukan dengan penjaga, mereka ini benar-benar faham apa SOP-nya, apa sebenarnya yang mereka perlu lakukan? Ya, betul Hakim. Memang sebenarnya kalau cerita pasal SOP ni, kita yang media ni pun sebenarnya kadang-kadang terkeliru. Kita tak tahu. Sebab kadang-kadang SOP ni berubah. Daripada PKP, apabila bertukar kepada PKPB dan PKPP, SOP-nya akan sentiasa berubah. Jadi saya boleh dikatakan sejak dari tahun 2020 sebenarnya, mungkin pada awal PKP pada 18 Mac 2020 mungkin kita betul-betul alert dengan SOP. Namun selepas berlakunya beberapa perubahan demi perubahan dan perubahan, sudah pasti kita akan merasakan bahawa mungkin ini SOP yang terbaru atau mungkin ini SOP lama, kita tidak pasti. Jadi berdasarkan pemerhatian saya sebentar tadi di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 11 di Shah Alam, itu yang berlaku sebenarnya. Mereka diarahkan, baru saja mendapat berdasarkan ini, perkongsian ini daripada editor kita yang mengarahkan saya untuk pergi ke sekolah selepas beliau mendapat maklumat mengatakan bahawa semua pelajar di sekolah tersebut diarahkan untuk pulang dan kuarantin ke diri di rumah selepas difahamkan terdapat kes positif di sekolah berkenaan. Jadi beliau mengarahkan saya untuk pergi untuk lihat sendiri dan tanya ibu bapa. Jadi sempat juga saya berjumpa dengan 4 atau 5 ibu bapa yang mereka enggan untuk ditemubual untuk masuk ke dalam televisyen. Kita faham kenapa. Jadi mereka juga ada yang mengatakan bahawa mereka terkejut. Mereka tidak tahu, cuma mereka dapat tahu malam tadi. Jadi hari ini terus rancang, terus plan segalanya untuk ambil anak. Jadi berkenaan dengan SOP dan sebagainya, saya ada tanya juga, ada juga yang mengatakan sebenarnya bukan semalam kes ni, sedangkan sudah berlaku beberapa hari atau mungkin beberapa minggu yang lepas. Jadi mereka hanya diberitahu untuk mengambil pada hari ini. Dan mereka juga ada juga yang pelik kenapa perlu kuarantin di rumah sedangkan kenapa tidak di asrama saja. Sebab mereka bimbang kerana di rumah kalau ada bilik asing-asing tidak mengapa, kita tidak risau. Tapi bayangkan jika tiada bilik. Ada juga yang ibu tadi sempat menyuarakan kepada saya, pada waktu ini dia ingin bawa anak dia balik dulu. Balik nanti baru dia fikir, sebab dia kata anak dia pun ada yang bersekolah. Kalau katalah kita tidak minta, kalau kata anaknya positif dan kemudian balik berjangkit pula kepada anak lain yang pergi ke sekolah, sudah pasti akan timbul satu kluster di sekolah lain. Jadi yang memeranjatkan atau mungkin membingungkan, keputusan masih lagi belum dapat. Mereka dah swap semalam, tapi keputusan masih lagi belum dapat. Mungkin akan dapat apabila ada PKD akan hubungi. Jadi itu antara perkara-perkara yang diadukan kepada saya. Mereka bimbang, mereka juga agak hairan dengan SOP. Bagaimana mereka, seperti kita tahu sebelum ini, kalau ada sahaja kes positif akan diasingkan dengan segera. Dan difahamkan, mereka juga mengatakan bahawa yang positif telah diasingkan dan dibawa ke MAEPS. Tapi mereka bimbang yang kontak-kontak rapat ni. Dan apabila dibawa ke rumah, mereka khawatir jika virus ini akan merebak kepada keluarga dan seterusnya komuniti, di mana kita tahu keputusan belum keluar lagi. Ya, betul, keputusan belum keluar lagi. Kalau mengikut pada surat yang saya baca, keputusannya hanya akan keluar apabila PKD menghubungi mereka.
PKD akan menghubungi mereka untuk memberitahu sama ada positif dan negatif. Kalau positif sudah pasti caranya lain, dan negatif juga mungkin mereka boleh kuarantin. Tapi difahamkan dan berdasarkan apa saya tanya, memang kebanyakan kata mereka tidak tahu lagi apa, cuma mereka tahu anak mereka dah buat swab semalam secara besar-besaran, tapi keputusan masih belum tahu. Jadi itu antara kekeliruan dan juga mungkin aduan yang mereka adukan kepada saya sebentar tadi. Kita serba maklum bahawa KPM menterinya Datuk Dr. Aziz Jidin mengumumkan, memberitahu bahawa mana-mana sekolah, SOP yang terkini adalah mana-mana sekolah ada kes positif saja terus tutup 2 hari. 2 hari itu tujuannya untuk beri ruang kepada PKD, Pegawai Kesihatan Daerah, dan PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, untuk berbincang sesama mereka dengan pihak pengurusan sekolah apa langkah yang seterusnya perlu dilakukan. Tetapi bagaimana perkara ini? Adakah mungkin sebagai ibu bapa sempat menyuarakan bagaimana sebenarnya mereka boleh dilibatkan? Sebab contoh, bukan semua sekolah ada kemudahan asrama. Dan seperti yang Ridau ni sebutkan, bukan juga semua keluarga mampu untuk mengasingkan anak mereka di bilik yang khas. Kalau tak, balik rumah ada 4-5 orang ahli keluarga lain, kalau positif minta jauh, dah terjangkit, dah jadi makin banyak kes positif. Adakah perkara ini juga sempat Ridaudin tanyakan, bincangkan, apa pandangan ibu bapa ataupun parents yang Ridaudin sempat temui? Ya, ada salah seorang tadi mengatakan bahawa dia tidak suka anak balik, ya semua suka anak balik rumah, tapi dia merasakan adalah lebih baik sekiranya di kuarantin di sekolah. Kerana kalau mereka sudah pasti berada di asrama. Jadi kalau katalah berlakunya penularan, dia hanyalah di sekolah tersebut dan bukan dibawa ke rumah. Kerana mereka bimbang sekiranya dibawa ke rumah, dan sekiranya yang dibawa ke rumah itu memang tidak bergejala. Jadi kita tidak tahu sebenarnya positif atau negatif. Kalaulah dikatakan dapat keputusan mungkin dalam 3 atau 4 hari. Dan keputusannya macam Hakim cakap, kita minta jauh, keputusannya positif pula. Bayangkan dalam masa 3-4 hari, ibu bapanya pergi bekerja, mungkin pergi ke bazar Ramadan, mungkin juga pergi ke pasar untuk membeli sayur dan sebagainya. Mungkin pergi ke supermarket untuk beli baju raya, baru kita pun dah dekat raya. Jadi itu sebenarnya adalah tanda-tanda ataupun bibit-bibit yang boleh merebakkan virus tersebut. Jadi itu sebenarnya antara yang mereka bimbang. Dan saya difahamkan juga sebenarnya apa yang dilakukan ini sebenarnya berdasarkan surat yang saya baca itu, sebenarnya PKD sudah pun memberi kebenaran untuk pelajar pulang. Jadi saya fikir mungkin mereka sudah pun berbincang dengan PKD dan semua pihaknya. Jadi saya fikir mungkin ini adalah hasil perbincangan dan mungkin juga daripada saranan dari KKM dan PKD dan seumpamanya. Jadi saya fikir mungkin ini sudah pun dibincangkan. Namun walaupun dibincang, seperti kita tahu, kita bimbang, semuanya bimbang, ibu bapa tadi bimbang sekiranya jangkitan ini dari sekolah merebak pula kepada ibu bapa dan keluarga di rumah, dan kemudiannya kepada komuniti. Jadi sudah pasti mereka bimbang kalau ia mungkin mencetuskan kluster baru yang memang mereka tidak mahu langsung ia berlaku. Wujudnya kluster baru adalah satu perkara yang kita tidak mahukan, kerana hari ini saja kita lihat angka terkini jangkitan positif COVID-19 ada lebih 3,300. Tidak menunjukkan trend penurunan, ditambah pula dengan laporan mengenai ada lebih 50 kluster berkaitan dengan sektor pendidikan. Tetapi kita ini sebagai manusia mempunyai logik pemikirannya dan juga mempunyai nilai kemanusiaannya sebagai bukan saja seorang manusia, tapi kita juga ada peranan lain sebagai bapa. Contohnya, kita mahu yang terbaik untuk anak-anak kita, tapi macam Ridaudin sendiri pergi ke menghantar anak-anak ke pusat asuhan ataupun ke sekolah, pada pandangan Ridaudin, apakah sebenarnya yang sewajarnya dan seeloknya dilakukan jika tempat yang kita hantar anak-anak tu ada kes positif? Baik Hakim, saya tak hantar lagi anak saya sebab anak saya isteri jaga kecil lagi. Tapi itulah macam apa yang KPM buat sebelum ni, apabila positif saja tutup terus 2 hari. Saya fikir itu sebenarnya adalah satu keputusan yang baiklah. Kalau mana-mana pun pusat asuhan jika sekiranya ada positif, saya fikir mungkin perlu untuk ditutup. Saya kira 2 hari itu pada saya lah, saya bukan pakar, namun pada saya 2 hari itu sebenarnya mungkin agak singkat sebenarnya. Mungkin perlu diberikan lebih masa supaya kita tahu, supaya mereka boleh merancang dan kemudian kalau ada yang perlu balik boleh balik. Dan adalah saya fikir 2 hari itu terlalu singkat untuk membincangkan semuanya. Tapi saya fikir kalau betul ia ada kes positif, asingkan secepat mungkin. Kalau hantarlah ke Maib Sedang ke mana-mana, asingkan secepat mungkin, itu yang paling penting. Dan kemudian kalau perlu tutup, walaupun kita tidak mahu tutup, kalau perlu tutup, boleh tutup. Dan saya fikir itu antara dua yang boleh dibuat supaya kes ini tidak merebak. Sebab
kita dah penat lah Hakim. Daripada 18 Mac 2020 saya ingat lagi saya berada di rumah pada itu, tak boleh keluar. Kalau nak berjoging pun hanya di dalam rumah. Polis lalu tiap-tiap malam. Lalu sekarang kita dah melebihi setahun lebih. Jadi saya pasti semua orang dapat kes pun kalau kita tengok hari-hari 3,000. Nak balik raya pun dah tahun lepas tak boleh, tahun ni pun tak boleh. Jangan kata balik raya, nak berbuka puasa bersahur dengan ibu bapa pun tak boleh. Jadi sebenarnya saya pasti semuanya sudah penat, semuanya sudah menjaga SOP sebaik mungkin. Dan juga kita juga viral baru-baru ini berkaitan dengan hukuman-hukuman tersebut. Jadi saya fikir banyak sebenarnya yang perlu dibuat dan juga banyak yang perlu dikorbankan sebenarnya, dan banyak juga yang kita telah berkorban sebenarnya Hakim untuk melawan COVID-19 ni. Adakah sentimen yang sama ini juga dikongsikan oleh ibu bapa? Kalau kita lihat visual yang dipaparkan tadi, Ridauddin juga sempat menemui penjaga sekolah, pengawal keselamatan. Apa yang mereka kata melihat kepada keadaan itu? Saya pasti situasi ini, kita sendiri pernah merasai situasi ini, berkali-kali terpaksa mengambil ujian saringan ataupun swab, kuarantinnya berkali-kali, 14 hari, 10 hari, 7 hari, 3 hari pun ada kuarantinnya. Tapi ini sesuatu yang seolah-olah dilihat seperti never ending story. Betul-betul. Kalau saya pujilah sebenarnya pihak sekolah. Di mana biasalah saya dah bayangkan kalau saya sampai di sekolah, mereka nampak saya kereta Esra Awani, mereka akan halau. Sebab ialah nama tengah panas kan. Tapi saya puji, saya datang, saya berhenti, saya tanya pengawal keselamatan, dia siap beritahu lagi apakah program pada hari ini. Hari ini dia daripada pagi tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan petang ke atas tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi kemudian kami park di depan, kami shoot video, dia tak ada halau, tak ada marah langsung. Itu baguslah. Dan kepada ibu bapa pula saya lihat mereka sebenarnya mungkin masih lagi terkejut kerana perlu membawa anak pulang sebab mungkin dalam masa 1 hari diberitahu semalam hari ini perlu ambil anak untuk pulang. Tapi kebanyakannya saya lihat tidaklah begitu takut ataupun mungkin bimbang yang terlalu bimbang. Saya fikir tiada, mungkin adalah tadi seorang bapa tu selepas mengisi beg-beg anaknya ke dalam bonnet, kemudian sempat sembuh sanitizer, mungkin itu salah satu precaution. Tapi kalau lihatkan kepada mereka tidaklah nampak penat, tidaklah nampak takut, atau mungkin mereka sudah terbiasa, SOP sudah terbiasa daripada tahun lepas. Jadi mungkin mereka dah tahu apa nak buat, balik ni dah tahu apa nak buat. Jadi saya tengok mereka semua nampak tenang, tak ada pun nampak macam takut ataupun mungkin terlalu tertekan dengan keadaan yang berlaku di sekolah ini, Hakim. Akhir sekali, ringkas, apa hasrat yang para ibu bapa di sekolah yang Ridauddin kunjungi sebentar tadi sempat nyatakan kepada Ridauddin? Ya, hasratnya satu ialah mereka mahukan PDPR itu berjalan dengan lebih lancar, sebab selepas ini mereka akan teruskan PDPR, dan sudah pasti mereka kalau boleh mahukan supaya kalau ada kes positif ini dijaga sebaiknya. Dan itulah mereka seronok juga sebenarnya bila anak dapat balik boleh beraya sekali. Dan sebab tak silap saya selepas ni mereka akan sampai 7 Mei dan kemudian akan terus sambung sampai raya dan selepas raya. Jadi mereka seronok juga, cuma mereka bimbang dengan keadaan terutamanya dengan penularan tersebut. Tapi kebanyakannya boleh dikatakan agak tenang, tiada apa-apa langsung mungkin harapan atau mungkin mereka hanya mengharapkan supaya anak mereka sihat dan semuanya dalam keadaan baik-baik belaka. Baik, terima kasih Ridauddin. Itu yang kita semua harapkan, komuniti kita bukan saja anak-anak tapi komuniti di sekeliling kita juga terhindar daripada dijangkiti virus COVID-19 ini. Terima kasih Ridauddin. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.